harus lebih bijak mentafsirkan daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang tersirat. Dan dunia yang sedang kita hadapi ini adalah dunia yang puas, dunia yang penuh dengan teka-teki, dan satu perkara yang langsung kita tak terjangka apabila kita kupas tentang projek HUB tadi, bagaimana menjadikan cuaca untuk menyerang sesebuah negara. Bunyi ini macam tidak logik, tapi itu sebenarnya yang sedang berlaku, dan kita percaya bahawa itu merupakan salah satu daripada perkara yang sangat menakutkan dan boleh dilakukan pada bila-bila masa. Sejauh mana kebenarannya, wallahu a'lam. Baik, kita akan beralih kepada Dr. Daniel. Dr. Daniel, kita biasa melihat isyarat-isyarat mata satu seperti ini, ya. Isyarat-isyarat mata yang dipejamkan sebelah mata, dan saya percaya dia adalah bukanlah sesuatu yang sewenang-wenang itu, ya. Dan saya percaya ia adalah mewakili jenama, branding, dan ini adalah branding kepada Dajjal. Jadi mungkin doktor boleh ulas situasi tentang mata satu ini dalam industri hiburan contohnya. Ya. Terima kasih Tuan Haji, Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dimuliakan. Bila kita kembali kepada dalil berkaitan Dajjal, nas berkaitan Dajjal, ulama mengatakan dalil hadis-hadis berkaitan Dajjal, dalil sahihnya bukan satu dua, begitu banyak, sehingga tidak boleh kita nafikan lagi bahawa Dajjal itu memang bakal wujud. Tak boleh kita nafikan. Ada yang mentafsirkan Dajjal sebagai sesuatu yang simbolik, simbolik tentang kejahatan, bukan individu. Itu juga tidak boleh kita terima, sebab hadis-hadis yang begitu banyak yang sahih menunjukkan ia bukan sekadar simbolik, ia manusia tertentu yang cukup jahat, dikaitkan dengan Ibnu Sayyad, Ibnu Qattan yang merupakan manusia. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tentang mata, yang ada berkaitan dengan tajuk kita, isyarat mata satu. Jadi kalau kita ambil nas, Nabi SAW mengatakan Dajjal ini mata dia dua, mata Dajjal dua. Dan riwayat yang paling banyak menceritakan, mengatakan walaupun matanya dua, yang di sebelah kanan itu tersembul seperti anggur tanpa cahaya. Jadi mata belah kanan tu nampak belum lah Ustaz? Belum, tak boleh digunakan. Mata belah kiri boleh digunakan, tetapi ada kulit yang menutupinya sedikit. Di mata di sebelah kanan tersembul seperti anggur tanpa cahaya, artinya langsung buta, dan di sebelah kiri itu ada tutupan kulit. Menyebabkan Muhammad Asad dalam buku Rut to Mekah merumuskan bahawa ini lambang satu makhluk perosak yang berdasarkan hadis hanya dapat memanfaatkan satu mata. Itu berkaitan dengan isyarat satu mata itu, yang dah hanya dapat memanfaatkan satu mata untuk memberi peringatan pada kita bahawa Dajjal ini dia tak sempurna, penglihatannya tak sempurna, dan tidak kesempurnaan penglihatan itu dikaitkan dengan kafarah, kekufuran, menampakkan bahawa dia cuma melihat dan bersetuju dengan benda-benda yang sesat lagi kufur. Ya. Apa kaitannya dengan industri hiburan? Okey. Lantas bila kita kait dengan isyarat masa satu, walaupun kita tak mengatakan Illuminati ini semua sebenarnya di belakangnya Dajjal, kita tak berani berkata demikian, tapi macam Tuan Haji sebutkan tadi, mungkin ada unsur branding. Mungkin Allah mentakdirkan bahawa sebelum Dajjal datang betul-betul, dan Dajjal ini mata yang boleh dia manfaatkan cuma satu, Allah mentakdirkan bahawa sebelum dia betul-betul datang, kekufuran akan datang dulu, sistem kufur datang dulu, media kufur datang dulu, sinema kufur datang dulu, drama kufur datang dulu, pergaulan kufur datang dulu, yang semua itu ada brandingnya. Tiba-tiba ditakdirkan branding itu berbentuk mata satu. Artis-artis seperti yang dipaparkan suka menunjukkan bahawa inilah kami, inilah style kami, seolah-olah itu branding. Tidak mustahil. Kita bercakap bahasa tidak mustahil, sebab semua yang terpapar itu membawa kepada kekufuran.
membawa kepada kemungkaran, dan yang membawa kepada semua itu akhirnya brandingnya sama. Jadi kita mengatakan tidak mustahil. Ini isyarat-isyarat yang selari dengan apa yang Dajjal sebenarnya nak bawa. Sejauh mana Doktor, umat Islam, anak-anak kita faham tentang isyarat-isyarat seperti ini? Memahami cara mendetail tidak. Sebab apa tu Haji? Sebab kita nak mengatakan bahawa mereka yang buat demikian itu sebenarnya mereka pengikut Dajjal pun tidak berani, sebab tidak ada satu pembuktian. Cuma kita boleh mengatakan apa-apa pun yang jelas yang membawa masyarakat demikian, mereka bukan orang yang berpegang pada konsep ketakwaan. Mereka menyemarakkan benda-benda kekufuran, dan bila kita kait dengan kekufuran, kemungkaran, memang itulah kehendak Dajjal. Itu saja boleh kita katakan. The link is like that. Maka anak-anak kita tidak faham. Maka kita sekarang nak memahamkan mereka bahawa branding ini is not good for you. Perlu dijauhi. Perlu dijauhi. Itu penegasan yang nak kita buat. Branding ini is not good for you. Perlu dijauhi. Branding seperti ini berada di dalam media, di dalam filem dan sebagainya. Watak-watak kartun juga wujud. Betul. Sebab itu ada kebimbangan saya, Tuan Haji. Saya bimbang bila artis-artis, termasuk di Malaysia, tanpa kita buat pertuduhan apa-apa, termasuk di Malaysia, saya bimbang. Walaupun mungkin tidak buat begitu, tak buat masa tangan begitu, tutup mata sebelah, tidak. Tapi yang saya bimbangi ialah pengaruh. The influence is there. Pengaruh ini bahaya. Dia nak berpakaian seperti mereka, nak berperangai seperti mereka, nak bergaul bebas seperti mereka. Dan artis-artis ini ada pengikut, ada followers. Followers yang mengikut, maaf cakap, secara membuta tuli. Sebab itu kalau artis-artis ini tidak disedarkan tentang perkara ini, mereka terperangkap dan mereka memerangkapkan pengikut-pengikut mereka. Baik, Dr. Daniel, simpan dulu tenaga anda. Kita nak beralih kepada Ustaz Tarmizi, indikator kita tentang persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Daniel. Sedang penonton yang dimuliakan Allah, saya tak nampak apa yang menjadi penyelamat kepada kita, melainkan kita mesti jauhkan perkara yang disebutkan tadi dan masuk dalam agama kita secara keseluruhan. Jangan ambil situ sikit, dalam bab ni kita ambil agama, dalam bab sana kita ambil orang barat dan sebagainya. Cukuplah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan secara keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti akan jejak langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Musuh yang nyata yang telah pun dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi telah pun disampaikan. Penonton yang dimuliakan, seperti yang telah pun dijelaskan oleh Dr. Daniel tadi, seorang lelaki yang bernama Tamim Ad-Dari yang hidup di zaman Rasulullah SAW telah pun berdepan dengan Dajjal secara one by one, dan dia telah pun berinteraksi dengan makhluk yang bernama Dajjal ini. Dajjal yang akan keluar nanti, Tamim Ad-Dari telah pun bertemu dengannya, berdepan dan bersoal jawab. Banyak kupasan menarik yang telah pun dinyatakan, dan yang pasti Dajjal sebenarnya seperti yang dijanjikan akan keluar. Isyarat mata satu ini adalah isyarat yang memperlihatkan mata sebagai satu unsur yang melihat dan memantau seluruh penduduk yang berada di atasnya.
muka bumi ini. Dan hiburan, industri hiburan dijadikan sebagai salah satu platform untuk mencarikan manusia jauh daripada agamanya, jauh daripada Tuhannya, dan lebih dekat dan dekat lagi dengan Dajjal laknatullah. Kita akan berehat dulu seketika. Kita akan dengar banyak lagi kupasan dan rinci analisis yang diberikan oleh kedua-dua bintang ilmuwan kita bersama dengan analisis yang akan disampaikan oleh Dr. Daniel. Kita ada sekolongan baca Quran, tapi apa Quran kata lain, dia buat lain. Macam Yahudi, macam Yahudi. Bilakah keluarnya Dajjal? Ia akan keluar dalam fasa masa yang keempat, di dalam fasa yang sedang kita berada sekarang. Selawat sallallahu. Kemudian besok perlainan pula, ikut kafara pula. Anda mencari dari banyak laman web untuk tawaran hotel terbaik.